Okey, selamat pagi semua. Alright, jadi sekarang ni kita dah masuk bab yang kelima. Bab yang kelima iaitu bab genetik. Alright, dalam bab genetik ni, kata kunci yang kamu perlu tekankan adalah pertama sekali DNA, nukleotida, kromosom, karotip, mitosis, meiosis, alel dominan, alel resesif, hukum Mandel, genotip, fenotip dan juga mutasi. Jadi bab 5 ni dia sedikit agak banyak lah. Dia sama banyak macam bab 3, dia banyak. Alright, jadi kita perlukan masa lebih kurang dalam 2 minggu. Jadi sekarang ni untuk video ni cikgu hanya akan continue sampai 3 subtopik sahaja. Cikgu akan cover sampai 3 subtopik sahaja. Okay, jadi subtopik yang pertama adalah pertama sekali kita tengoklah dalam bab genetik ni mestilah kita tak boleh lari daripada DNA. Seperti yang kamu tahu, kalau kamu ada tonton televisyen yang menceritakan macam CSI lah, CSI dia menceritakan bagaimana polis tersebut menjejak pembunuh ataupun menjejak penjenayah menggunakan bukti-bukti DNA yang ditinggalkan di tapak berlakunya jenayah. Okey. Seterusnya, okey. Jadi ada 5 subtopik yang akan anda belajar. Yang pertama iaitu pembahagian sel, yang kedua pewarisan, yang ketiga mutasi, yang keempat teknologi kejuruteraan genetik dan yang terakhir sekali adalah variasi gene. Okey, gene tu istilah pendek bagi genetik Okey, jadi yang pertama kita akan belajar 3 subtopik sahaja untuk video kali ini. Okey. Yang pertama adalah pembahagian sel. Okey, pembahagian sel. Gene, asid ataupun kita panggil gene ataupun asid deoksiribonukleik ataupun dalam short termnya kita panggil dia adalah DNA dan juga kromosom. Okey. Semasa di tingkatan 1 kamu dah belajar mengenai pembahagian sel, di mana sel ni akan membahagi sama ada bagi tujuan pembiakan ataupun tujuan pembesaran. Contoh daripada pokok daripada kecil nak ke besar, macam mana pokok tu daripada rendah untuk jadi besar? Pokok tu akan melalui fasa-fasa pembahagian sel. Okey, pembahagian sel, jadi sel tu akan membahagi sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan jadi besar. Seterusnya, apabila sel itu terbahagi, di dalam sel tu terdapatnya kromosom. Jadi kamu akan tahu bagaimana kromosom itu terbahagi. Kalau kromosom tidak terbahagi, sel yang akan terhasil tu daripada satu sel terbahagi kepada 2. Okey. Jadi setiap satu sel ni mempunyai kromosom. Kromosom tu juga akan terbahagi kepada 2. Jadi kita akan belajar pembahagian kromosom. Seperti yang kamu tengok dekat video bawah ni, ada video pembahagian sel dan juga ada video pembahagian kromosom. Alright? Okey, seterusnya dalam sel kita ada satu nukleus. Okey, dalam sel tu besar. Di tengah-tengah sel ada satu, kita panggil dia sebagai nukleus. Okey, kamu tengok fokus video dekat bawah ni sambil dengar cikgu cakap. Okey, kemudian di dalam nukleus tu terdapatnya kromosom. Okey, kromosom ni, di dalam kromosom ni terdapatnya berbenang halus yang terdiri daripada asid nukleik, protein yang kita panggilnya sebagai DNA. Nama pendeknya DNA lah Okey. Okey, dalam kromosom tu ada DNA. Ingat dalam sel ada nukleus, dalam nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada DNA. Dalam DNA ada genetik ataupun allele. Kita akan belajar kemudian Okey, ini kita panggil dia DNA. Okey, DNA terdiri daripada nukleotida. Okey, setiap unit nukleotida terdiri daripada 3 komponen iaitu gula deoksiribosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. DNA terdiri daripada 2 rantai polinukleotida yang berpintal antarselari antara satu sama lain yang membentuk struktur yang dikenali sebagai helix ganda 2. Okey, yang banyak-banyak ni, ini adalah dia punya pengenalan apa itu DNA. Jadi kamu tak perlu nak streskan sangat. Yang cikgu nak kamu tahu adalah DNA. Okey, DNA
Macam mana rupa DNA? Okay, DNA ini adalah rupa DNA. Dan DNA inilah yang akan membina kromosom. Okay, ni ingat DNA kat sebelah ni. Okay. Okay, seterusnya. Di dalam DNA ni ada genetik. Okay. Di dalam DNA ada genetik. Tengok gambar sebelah ni. Okay, ini merupakan gambar-gambar genetik. Genetik ni akan membawa maklumat seperti warna rambut, warna mata, saiz bentuk hidung. Jadinya genetik ni membawa maklumat kamu punya fizikal badan kamu. Kalau kita boleh buka genetik tu, kita buka genetik, kita letak genetik cikgu dengan juga genetik kamu bersebelahan. Kita akan nampak perbezaan antara genetik kamu dengan genetik cikgu. Okey, perbezaannya bukanlah perbezaan bentuk. Perbezaan bentuk tu lain. Perbezaannya warna. Mungkin genetik kamu warnanya lebih cerah, genetik cikgu warnanya lebih gelap sebab cikgu berwarna lebih gelap. Itu contoh, itu adalah contoh. Okey. Seterusnya. Okey, what make us up? Apa yang membuat kita ni? Okey, kita tengok daripada human, okey. Cikgu zoom human, kita akan nampak dalam badan human, dalam badan manusia ni terdapatnya sel-sel. Di dalam sel ni terdapatnya nukleus. Okey, nukleus ni berfungsi untuk mengawal sel. Okey, kalau contoh manusia ada otak, otak digunakan untuk mengawal badan manusia. Tapi di dalam sel kita mempunyai nukleus. Nukleus ni yang akan mengawal sel badan tersebut. Okey, daripada human kita ada daripada manusia terdiri daripada sel. Sel ni terdiri daripada nukleus dan dalam nukleus tu ada kromosom. Okey, dalam nukleus ada kromosom dan juga di dalam kromosom adanya DNA. Nampak ini? Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana kita zoom out daripada manusia sehinggalah kepada DNA. Jadi yang membuatkan bagaimana rupa badan kita ni adalah DNA ni. Okey. Okey. Okey, setiap spesies di dunia ni, spesies maksudnya kita ada kucing, kita ada burung, kita ada cicak, kita ada tikus. Setiap spesies yang ada dekat muka bumi ni mempunyai bilangan kromosom yang tetap. Contohnya kucing. Semua jenis kucing mempunyai bilangan kromosom yang tetap. Yang membezakan adalah dia punya genetik. Okey, ada genetik yang buatkan kucing ni berwarna kuning, ada genetik yang buatkan kucing ni berwarna putih dan kuning, ada genetik yang buatkan kucing jadi rendah. Okey, itu adalah berkaitan genetik. Tapi kalau kita berkata mengenai kromosom, setiap jenis setiap jenis kucing mempunyai kromosom yang sama. Tapi adakah kromosom kucing sama dengan kromosom manusia? Okey, jawapannya adalah tidak. Ingat kromosom manusia, kita mempunyai 46 kromosom. Okey, setiap kromosom wujud secara berpasangan mengikut bentuk dan saiz yang serupa. Pasangan kromosom ini dikenali sebagai kromosom homolog. Okey, kromosom homolog manusia boleh disusun berdasarkan bentuk dan saiznya. Rajah menunjukkan penyusunan kromosom homolog manusia. Okey, susunan ini dipanggil karyotit. Okey, dalam nukleus terdapatnya kromosom dan ada berapa banyak kromosom? Okey, di dalam nukleus ada 46 kromosom dan kromosom ni dia duduk secara berpasangan. Okey, satu pasang kromosom kita panggil dia satu. Tengok dekat sini nampak dua kromosom kita kira sebagai satu. Jadi total sekali semua sekali adalah total semua sekali adalah 46. 1, 22, 23, 23 darab 2, 46. Yang membezakan antara kromosom lelaki dan perempuan, karyotit. Kromosom ni kita panggil dia semua karyotit. Karyotit lelaki dan perempuan, kamu nampak. Okey. Di hujung kromosom ni terdapatnya kromosom yang menentukan sama ada kita ni lelaki ataupun perempuan. Jika kamu lelaki, ini adalah bentuk kromosom kamu, di mana dia ada X dan juga dia ada V di bawah. Jika kamu perempuan, kamu akan memiliki 2X. Okey, itu perbezaan di antara karyotit lelaki dan juga karyotit perempuan. Alright. Seterusnya,
Okey, kromosom. Kromosom terbahagi kepada dua, iaitu kromosom seks. Kromosom seks ni adalah X dan Y. Jika kamu adalah X, kamu akan jadi perempuan. Jika kamu Y, kamu akan jadi lelaki. Dan juga kita ada autosom. Okey. Okey, seterusnya kita dah masuk topik yang sebenar, iaitu pembahagian sel. Tadi kamu dah belajar mengenai kromosom. Sekarang ni kamu akan belajar mengenai pembahagian sel, tapi dari sudut kromosom pula. Okey, dari sudut kromosom. Okey, bagaimanakah jin dapat diwarisi? Okey, untuk mengetahui hal ini dengan lebih lanjut, kamu perlu memahami pembahagian sel yang berlaku dalam manusia, iaitu mitosis dan meiosis. Meiosis ni berlaku dalam kamu punya meiosis berlaku semasa penghasilan gamet. Penghasilan, kalau bagi bahasa saintifiknya, penghasilan sperma dan juga penghasilan ovum. Okey. Untuk menghasilkan ovum dan sperma, kita perlu melakukan badan kita perlu melakukan meiosis. Tapi untuk tumbuhsaran badan ataupun untuk cell repairing, contoh jika kamu ada luka, badan kamu nak tutup luka tu, perlu melakukan mitosis. Untuk pembesaran badan perlu melakukan mitosis. Meiosis hanya berlaku untuk penghasilan gamet, iaitu sperma dan juga ovum. Okey. Alright, ini cikgu dah terang tadi. Ini secara lebih ayat yang lebih cantik. Mitosis adalah proses pembagian sel untuk membentuk dua anak yang seiras. Okey, contohnya sel kulit. Sel kulit akan menghasilkan sel kulit. Sel kulit tak sama dengan juga sel daging. Okey. Alright. Okey, meiosis adalah proses untuk membahagi menjadi 4 sel yang tidak seiras. Setiap satunya mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Ingat mitosis dia membawa bilangan kromosom yang sama daripada sel induk. Meiosis dia bawa kromosom half sahaja daripada sel induk. Jadi mitosis berlaku dalam sel soma, dalam badan manusia, haiwan ataupun tumbuhan. Okey. Meiosis berlaku dalam organ pembiakan. Sebab tu cikgu cakap meiosis digunakan untuk menghasilkan sperma ataupun ovum. Sebab dia berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet. Gamet ni apa? Gamet ni adalah what we call it. Gamet ni adalah panggilan kepada sperma ataupun ovum tu. Okey. Dia macam anak benih lah. Okey. Contoh, itu contoh saja. Okey. Meiosis dalam manusia berlaku dalam testis, okey, dan ovari perempuan. Dalam tumbuhan, meiosis berlaku pada enter dan ovari. Enter dan ovari ni dekat mana? Dekat tumbuhan, dekat bunga. Okey. Organ pembiakan bagi tumbuhan adalah di bunga. Okey. Okey, seterusnya kita tengok apa itu perbezaan mitosis dan meiosis. Perbezaan dari segi kromosom. Okey. Mitosis pada awalnya ini adalah sel diploid. Dia mempunyai 46 kromosom. Okey, jadi 46 kromosom ni setelah selesai proses mitosis berlaku, setiap sel ni mempunyai 46 kromosom. Jadinya mitosis ni akan menghasilkan sel yang sama. Berbeza dengan meiosis. Meiosis, apabila berakhirnya proses meiosis, dia akan menghasilkan 4 sel. Okey, di mana setiap sel ni mempunyai 23 kromosom. Okey, ingat 23 kromosom. Okey. Jadi macam mana 23 ni nak lengkap? Okey, macam mana 23 kromosom? Sebab setiap spesies perlu mempunyai 46 kromosom. Jadi 23 tak lengkap. Macam mana nak lengkap? Okey, untuk lengkapkan dia adalah contohnya sperma. Sperma mempunyai 23 kromosom dan juga ovum. Ovum mempunyai 23 juga kromosom. Jadi sperma akan bergabung dengan ovum dan menghasilkan satu sel yang kita panggil dia sebagai zygote. Zygote ni barulah mempunyai 46 kromosom. Barulah dia boleh menjadi human, menjadi manusia. Okey, ingat Jadi ingat meiosis dalam proses pembiakan, dalam proses pembiakan, dan mitosis ni adalah proses tumbesaran. Okey, proses penggandaan sel. Okey. Seterusnya, sekarang ni kita tengok kepada proses
mitosis dahulu. Okey. Mitosis terdapat 6 fasa. Okey, yang pertama kita panggil dia proses profasa. Okey, proses profasa ni dia melibatkan kromosom ni, dia akan menjadi pendek dan tebal dan menjadi jelas kelihatan. Kromosom ni asalnya dia halus, tapi bila dia nak melakukan proses mitosis ni, dia akan jadi tebal sebab dia nak terbahagi dua. Okey, kemudian kromosom ni dia akan pergi kepada satu fasa lagi, iaitu metafasa. Kromosom ni akan berada di bahagian tengah dan kita akan nampak gentian gelendong. Gentian gelendong ni dia akan menarik kromosom ni dan terpecah menjadi dua. Okey, kemudian peringkat anafasa, sentroma. Okey, sentroma akan membahagi dua dan setiap kromatik kembar berpisah dan bergerak kepada kutub sel yang bertentangan. Yang ini kita panggil dia peringkat anafasa. Kemudian kita sampai kepada peringkat telofasa. Okey, maknanya kromosom tu dah terpisah. Sekarang ni kita dah sampai tingkat telofasa. Telofasa ni kromatip membran nukleus dan nukleolus akan terbentuk semula. Maknanya kromatip ni dia akan masuk semula di dalam nukleus yang baru. Okey, sekarang ni sitoplasma terbahagi. Okey, bila sitoplasma terbahagi, pembahagian sel dah lengkap. Kemudian dua sel akan mempunyai bilangan kromosom dan maklumat yang sama. Okey, seterusnya untuk meiosis. Meiosis dia lebih rumit, di mana dia mempunyai bilangan fasa yang lebih. Yang pertama, dia ada peringkat profasa 1. Profasa, kromosom akan memendek dan menebal. Okey, kenapa dia memendek dan menebal? Sebab dia nak terbahagi kepada dua. Okey, seterusnya dia masuk ke peringkat metafasa 1. Metafasa 1, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Okey, dia berada di tengah. Kemudian gentian gelendong tu akan melekat pada sentroma. Sentroma tu dekat mana? Okey, sentroma tu adalah sentroma ni adalah yang berada di bahagian tengah ini. Okey, kamu nampak anak panah ni? Okey, di bahagian anak panah ini adalah merupakan sentroma. Alright. Seterusnya kita pergi kepada peringkat metafasa. Okey, metafasa dia akan berada di tengah. Kemudian kita masuk ke peringkat anafasa. Okey, ke peringkat anafasa dia akan peringkat anafasa pertama ni dia sama macam peringkat anafasa di mitosis. Kromosom akan terpindah. Kemudian peringkat telofasa di mana setiap kromosom ni akan masuk ke dalam dia punya nukleus dia tersendiri. Okey. Kemudian kita masuk pada peringkat profasa semula. Okey. Nampak? Yang pertama profasa 1. Sekarang ni kita masuk pula kepada peringkat profasa kedua. Okey. Dia akan melalui profasa 2 kali. Kemudian proses yang sama berlakunya proses metafasa lagi, kromosom tersusun di tengah. Kemudian kita panggil ni metafasa 2, kemudian berlakunya peringkat anafasa 2 dan juga berlakunya peringkat telofasa 2. Okey, dan hasilnya adalah 4 sel anak gamet yang tidak seiras. Okey, seperti kamu nampak dekat sini. Kamu tengok di bahagian telofasa, di bahagian atas tu, di bahagian sekejap ya. Okey. Okey, nampak? Di bahagian telofasa ni, okey, cuba conteng lah kat sini. Okey, di bahagian telofasa ni terdapat berapa? Okey, kromosom terdapat 4. Okey, contoh di bahagian telofasa mitosis ni, di bahagian meiosis terdapatnya hanya 2 kromosom. Okey, alright. Okey. Jadi ni kita boleh sambung semula kepada slide. Sekarang ni kamu boleh dapat bezakan antara mitosis dan meiosis. Mitosis peringkat hanya berlaku ada 4 peringkat sahaja. Manakala pada peringkat meiosis ni dia melakukan sebanyak 4 peringkat juga, tapi setiap peringkat tu dibuat sebanyak 2 kali. Sebab tu keseluruhan dia ada 8 peringkat untuk meiosis ni berakhir. Okey, ini adalah contoh mitosis, persamaan dan perbezaan mitosis dan meiosis. Mitosis persamaannya adalah melibatkan replikasi DNA dan juga melibatkan pembahagian sel. Okey, perbezaannya ada banyak. Yang pertama, cikgu highlightkan yang mudah ya. 2 sel anak dihasilkan, manakala bagi meiosis 4 sel anak dihasilkan.
Okey, mitosis berlaku di sel soma. Sel soma ni semua dalam tubuh badan kita ni kita panggil dia sebagai sel soma. Okey. Manakala meiosis berlaku di bahagian organ pembiakan. Okey. Mitosis tiada pindah silang. Okey, tiada pindah silang, manakala meiosis melibatkan pindah silang. Sebab tu dia jadi semakin dia dapat menghasilkan empat sel. Okey. Kemudian meiosis sel anak seiras dari segi genetik. Meiosis sama kulit kamu tak adalah, sebab tu kulit kamu sama je color. Okey, daripada lengan, daripada muka sama saja. Dia punya, sebab dia punya genetically-nya sel kulit kamu adalah seiras. Kalau meiosis, dia akan menghasilkan sel yang berbeza. Sebab tu kalau kamu tengok anak manusia, cikgu dah ada anak, kamu belum ada lagi. Setiap anak ni dia muka hampir serupa, tapi setiap ada variasi dia. Okey, abang kamu muka lain sikit, kakak kamu lain sikit, kamu pun lain sedikit. Jadi maksudnya ada variasi. Manakala untuk mitosis tiada variasi. Okey, bilangan sel kromosom untuk meiosis dia ada tinggal 23, manakala untuk mitosis terdapatnya yang ni 23, yang ini kromosom 46. Alright. Seterusnya pembahagian sel. Okey, jadi ini adalah dialog cikgu ambil daripada buku teks. Dia bertanya kepada budak kelas dia, siapa yang tahu kepentingan mitosis dan juga meiosis? Okey, mitosis dah cikgu ulang banyak kali. Mitosis adalah untuk pertumbuhan organisma dan meiosis adalah untuk menghasilkan gamet. Okey, ini contoh ya. Okey, seterusnya topik yang kedua iaitu pewarisan. Okey, cuba tengok gambar kat sebelah ni. Okey, jadi tengok dekat sini. Kamu tengok pewarisan. Adakah mereka kelihatan seiras? Kalau kamu nampak dia punya anak yang baby tu, baby ni seiras dengan dia punya ayah dia. Okey, baby seiras dengan ayah, manakala yang abang dia seiras dengan dia punya mak. Dia seiras, tapi adakah ciri dia sama? Okey, dia punya rupa bentuk dia seiras, tapi dia ada sedikit kelainan. Itu adalah keistimewaan meiosis. Okey, setiap anak akan mewarisi ciri-ciri tertentu daripada ibu dan bapa. Jadi dia akan ambil ayah sikit, mak sikit dan gabung untuk menghasilkan anak. Okey. Seterusnya. Okey, ini panjang ya. Okey. Sepasang gen yang berada pada lokus okey. Allele ni apa? Okey, allele ni adalah pasangan genetik. Ingat allele ni cikgu roughly lah. Walaupun secara saintifiknya salah cikgu sebut senang untuk kamu faham. Allele dominan akan mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan allele resesif. Okey. Allele ni adalah genetik. Genetik ada genetik dominan dengan juga genetik resesif. Genetik dominan dia akan menunjukkan ciri-ciri dekat badan manusia. Manakala allele resesif dia tak akan menunjukkan ciri-ciri dia. Contohnya, jika seorang individu berkulit gelap berkahwin dengan individu yang berkulit cerah, okey, dan menghasilkan anak, dia akan dapat anak. Okey, apabila berlakunya proses pembiakan, dia akan menghasilkan anak. Kamu rasa anak dia akan berwarna gelap ke ataupun berwarna cerah? Tak tahu kan? Okey. Jadi jawapannya, dia bergantung kepada genetik yang dibawa oleh sperma dan juga ovum. Jika sperma tu membawa genetik allele dominant, okey, sperma daripada lelaki kan. Jadi dia membawa allele dominant, dia akan menghasilkan anak yang berwarna hitam. Anak yang berwarna hitam. Okey, dia akan menghasilkan anak yang berkulit gelap. Okey, dan seterusnya, jika allele dominant tu dimiliki oleh ibunya, oleh gamet ibunya, jadi anak yang terhasil adalah akan berkulit cerah. Okey. Itu keunikan dalam proses pembiakan di mana anak yang terhasil tu kadang-kadang dia membawa ciri-ciri lebih kepada ayah, sebab genetik allele dominannya adalah allele ayah dia.
Dan kadang-kadang dia bawa genetik, dia tunjuk dia lebih menyerupai ibu dia sebab allele ibu dia lebih dominan. Okey, itu adalah keunikan bagi proses pewarisan. Okey, ini contoh Ini adalah contoh allele dominan. Okey, ini yang kita panggil sebagai allele. Dalam kromosom tu, okey, ada DNA. Okey, dalam DNA tu ada allele. Okey, ni allele Contoh di bahagian atas ni, ini merujuk kepada allele warna mata. Kemudian di bahagian bawah ni ada allele jenis darah. Okey, dekat sini ada allele warna rambut dan juga jenis rambut. Dan ada banyak lagi allele Allele ni dia mewakili setiap organ dalam badan kita. Ada allele yang menunjukkan, yang membawa ciri-ciri jantung, allele menunjukkan ciri-ciri hidung, allele yang menunjukkan ciri rambut, allele yang menunjukkan bentuk telinga kamu. Jadi ada banyak jenis allele. Okey. Daripada allele ni lah kita dapat membina bagaimana rupa bentuk manusia itu. Okey, allele ni adalah kamu punya, orang kata, kerangka yang akan membina bagaimana rupa manusia tersebut. Okey. Allele dominan akan mempamerkan ciri yang dikawal dan menutup kesan allele resesif. Okey, allele resesif ni dia tak kuat. Allele dominan dia kuat. Sebab tu allele resesif dia akan kalah kepada allele dominan. Okey. Okey, allele resesif ni hanya menunjukkan ciri jika tiada kehadiran allele dominan. Okey. Okey, ini contoh trait dominan boleh menggulung lidah. Kebanyakan manusia boleh menggulung lidah. Contoh macam ni macam cikgu buat ni. Boleh menggulung lidah. Hanya segelintir manusia saja yang tidak boleh menggulung lidah. Itu kita panggil dia sebagai trait resesif. Contoh cikgu boleh gulung lidah. Okey, cikgu berkahwin dengan isteri cikgu yang tidak boleh menggulung lidah. Okey. Anak cikgu boleh gulung lidah ke tidak? Jawapan dia boleh, sebab cikgu membawa dominan. Kecuali kalau cikgu tak boleh gulung lidah, isteri cikgu tak boleh gulung lidah, jadi anak cikgu yang terhasil kemungkinan besar pun tidak boleh menggulung lidah. Okey, trait dominan yang pertama, rambut hitam. Okey, kalau kamu rambut warna hitam berkahwin dengan individu yang rambut yang berwarna perang, kemungkinan besar anak kamu akan berwarna hitam juga rambut. Sebab tu majoriti kebanyakan manusia adalah rambut berwarna hitam. Okey. Cuping telinga bebas. Okey, cuping telinga bebas, contoh macam cikgu tengok telinga cikgu ni, ini adalah cuping telinga bebas. Ada individu yang cuping telinga dia melekat, dia tak ada cuping telinga lah maksudnya. Okey. Jadi majoritinya cuping telinga bebas macam ni. Okey, hanya segelintir manusia saja yang ada cuping telinga melekap, sebab ni adalah trait resesif. Maksudnya dia tak kuat. Kalau cikgu bertelinga macam ni, kahwin dengan individu yang bertelinga melekap, anak yang terhasil adalah anak yang ikut trait dominan, iaitu telinga macam cikgu ni. Alright. Okey, ini contoh cuping telinga bebas dan juga cuping telinga melekap. Okey. Okey, ini adalah contoh bagaimana berlakunya variasi dalam penghasilan gamet. Seterusnya penghasilan anak lah. Okey, pertama sekali selepas meiosis berlaku, okey, T adalah merujuk kepada, T besar merujuk kepada dominan, huruf besar merujuk kepada dominan. Okey, yang ini dominan. Manakala T kecil merujuk kepada resesif. Okey. Jadi macam cikgu cakap, apabila dominan, okey, nampak T besar dia bergabung dengan dominan bergabung dengan resesif ni. Okey, jadi yang akan menang adalah yang dominan. Sebab tu apabila pokok kacang tinggi kahwin dengan pokok kacang kerdil, okey, dia berkahwin dua, kita gabungkan persenyawa, kita gabungkan dua pokok kacang tu, jadi anak yang terhasil adalah semua jenis pokok kacang tinggi. Sebab pokok kacang tinggi bersifat
dominant. Okey. Alright. Okey, ini contoh Ini contoh. Jika cikgu cakap tadi, boleh menggulung lidah adalah dominant. Jadi, kalau orang yang boleh menggulung lidah, contoh bapa boleh menggulung lidah, berkahwin dengan ibu yang tidak boleh bergulung lidah, anak yang terhasil semua boleh menggulung lidah. Sebab trait menggulung lidah ni adalah trait yang dominant. Okey, nampak? Okey, B. Okey, nampak? Okey, alright. Nampak? Ibu tak boleh gulung lidah, tapi bila dia berkahwin dengan bapa yang boleh gulung lidah, jadi anak dia, ini anak dia, ini anak dia, semua boleh menggulung lidah. Okey. Okey, jadi ini adalah perempuan. Ingat perempuan ada kromosom yang special iaitu XX, lelaki kromosom yang special dia adalah XY. Dan di dalam ovum hanya ada 22 kromosom sahaja. 22 tambah 1X. Manakala sperma 22 tambah 1X atau 1Y. Jadi yang menentukan jantina sama ada lelaki atau perempuan, jantina anak sama lelaki dan perempuan adalah lelaki. Kerana di dalam ovum hanya ada X. Okey, dalam sperma manusia, sperma ada banyak sperma yang sekali terhasil, sperma ada million sperma yang terhasil. Jadi ada sperma yang membawa genetik X, ada yang membawa genetik Y. Okey, jadi jika sperma yang bergabung dengan ovum tu adalah yang membawa X, anak yang terhasil adalah anak perempuan. Jika yang sperma yang bergabung dengan ovum ni membawa Y, membawa X, dia akan terhasilnya anak perempuan. Jika membawa Y akan terhasilnya anak lelaki. Okey, nampak? Lelaki, perempuan, ada ovum, ada sperma, bila bergabung barulah terhasilnya anak. Jika tak bergabung tak boleh terhasilnya anak. Kita bukan macam pokok. Ada setengah pokok dia tak perlu membuat pembiakan. Dia boleh membuat mitosis saja, seperti contoh pokok lidah buaya. Pokok lidah buaya, apa lagi pokok yang boleh kamu potong, kamu cocok, dia boleh tumbuh baru. Itu pokok yang boleh mitosis. Okey. Ini contoh ini contoh bagaimana terhasilnya anak perempuan ataupun anak lelaki. Okey, jika kita tengok, jika Y bergabung dengan X, okey, Y bergabung dengan X, kita akan dapatnya anak lelaki. Jika X bergabung dengan X di sini, kita akan terhasilnya anak perempuan. Itu secara mudahnya lah. Okey, seterusnya kita dah masuk pada bab yang ketiga, iaitu mutasi. Apa itu mutasi? Okey, mutasi ni, okey, pernah tak dengar pasal mutasi? Okey, mutasi adalah perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada jin dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan genetik kepada anak tersebut. Okey, terdapat dua jenis mutasi, iaitu mutasi dari segi kromosom dan juga mutasi dari segi jin. Ingat mutasi dari segi kromosom ni, dia melibatkan kromosom. Ada 46 kromosom, ada berlaku masalah dekat kromosom tu. Manakala genetik ni, genetik yang membina kromosom. Maksudnya berlaku masalah kepada genetik tu. Itu yang menyebabkan berlakunya mutasi. Ini adalah contoh Ini gambar yang cikgu ambil daripada buku teks, bukan daripada anak siapa-siapa. Okay, ini adalah contoh perubahan genetik yang kromosom dan juga genetik yang berlaku. Yang ini melibatkan perubahan kromosom, dan di atas ni melibatkan perubahan genetik. Okey. Jadi mutasi ada dua jenis, kromosom, sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Okey. Jika mutasi kromosom ni berlaku, cikgu harap tak adalah berlaku kepada bakal anak kamu, kepada anak cikgu. Kita minta jauh lah daripada mutasi kromosom ni. Sebab jika berlaku mutasi kromosom ni, dia akan menghasil individu yang mengalami mutasi kromosom ni, dia akan cacat dari segi mentally. Maksudnya macam orang sindrom Down. Orang sindrom Down, dia tak boleh berfungsi, dia tak boleh berfikir, dia tak boleh melakukan apa yang orang normal lakukan. Sebab kromosom ni, dia membentuk seluruh badan kita. Jika berlaku kerosakan pada kromosom dia, badan dia tak boleh berfungsi dengan betul. Terutamanya jika berlaku terutama di bahagian otak.
jika otak kita tak boleh beroperasi dengan betul, jadi kita tak boleh berfikir macam manusia biasa. Okey. Okey. Seterusnya mutasi jin. Okey, kalau mutasi kromosom ni kita kategorikan dia dalam bahagian OKU lah, orang kurang upaya. Okey. Dan dari segi mutasi genetik ni, mutasi genetik dia hanya melibatkan genetik. Dia tak seteruk mutasi kromosom. Okey. Mutasi genetik ni dia hanya melibatkan buta warna. Buta warna kita masih boleh melihat, cuma dia tak boleh membezakan warna-warna ni. Bukan dia terus buta. Mereka bukan nampak black and white, cuma mereka hanya nampak sesetengah warna sahaja. Okay? Bukan orang buta warna ni macam filem hitam putih black and white. Tak. Anemia sel sabit, ini sel darah merah mereka. Thalassemia, homofolia dan juga albinisme. Ada albinisme ni yang ada gambar tadi, di mana albinisme ni dia tak ada genetik yang membawa warna kulit. Okey, maknanya genetik warna kulit dia tak ada. Jadi warna kulit dia putih semua, rambut dia putih semua. Jadi dia itulah albinisme Okey. Okey, ini sindrom Down. Okey, sindrom Down, manusia normal ada 46 kromosom. Tapi bagi sindrom Down, manusia yang mengalami sindrom Down, dia ada 47 kromosom. Okey, dan bila sindrom Down ni dia ada banyak lah Kejap, kita boleh nampak dia punya. Dari segi fizikal kita boleh kenal individu tersebut mengalami sindrom Down. Okey, kita tengok dari segi kromosom dia. Okey, ini adalah kromosom yang betul. Okey, ini adalah kromosom manusia yang betul, di mana kita ada 46 kromosom. Okey, 46 kromosom. Okey. 46 kromosom tu macam ni kira dia. Ini 1 2 3 4 5 6. Sampai sini apa? Sini 45 46. Okey. Jadi kromosom ni dia berpasang. Okey, ini adalah kromosom ataupun kariotip seorang individu yang mengalami sindrom Down. Pada kromosom 21 dia, okey, kromosom 21 dia, kariotip 21 dia ni, okey, dia berlaku lebihan kromosom dia. Nampak ni? Sepatutnya pada 21 ni hanya ada 1 2, tapi pada individu yang mengalami ni dia ada 3. Yang ini ada 1 2, yang normal 1 2. Yang ini ada lebih 3, 1 2 dan 3. Jadi dia mengalami sindrom Down. Okey, ini sindrom Turner. Okey, sindrom Turner ni pula dia kekurangan dia kekurangan kromosom. Dia ada 45 kromosom, di mana dia ada 44 X kosong. Okey, X, kalau XX ini kita jadi wanita. Okey, jika XY kita akan jadi lelaki. Tapi bila X kosong, dia tidak mengalami perkembangan ciri-ciri sekunder seks seorang perempuan. Maksudnya dia ni boleh jadi genderless. Okey, dia tak ada genderless. Dia genderless. Ni dia jarang berlaku sindrom Turner ni sangat-sangat jarang berlaku berbanding sindrom Down. Okey, dia genderless, dia tak memiliki jantina. Okey, dia nampak macam perempuan. Dia dari segi macam luaran dia nampak macam perempuan, tapi dari segi bahagian pembiakan dia tak ada ciri-ciri perempuan. Okey, kita tengok Turner. Okey, nampak ini adalah lelaki. Lelaki macam ni X dan Y, mana perempuan dia XX. Okey, jadi yang terhasil adalah yang untuk sindrom Turner dia ada X sahaja. Dia kehilangan satu kromosom. Okey. Seterusnya sindrom Klinefelter. Okey. Okey. Dia ni memiliki lebihan kromosom seks. Sepatutnya ada XY ataupun XX. Tetapi yang adalah XXY. Dia terlebih satu X. Jadi jika berlaku XXY ni, dia akan mempunyai ciri-ciri wanita seperti mempunyai payudara dan testis yang kecil serta mandul. Maksudnya dia adalah
orang panggil Khunsa, orang panggil Khunsa. Maksudnya dia ada ciri-ciri perempuan dan juga dia ada ciri-ciri lelaki. Jadi biasanya apabila individu tersebut dah besar, doktor akan tengok ciri mana yang lebih dominan. Adakah dia ni lebih kepada wanita ataupun adakah dia ni lebih kepada lelaki. Jika dia lebih kepada wanita, mereka akan buang bahagian testis tu. Dia akan buang testis dia. Jika dia lebih kepada lelaki, dia tak boleh lah nak buang payudara dia, tak boleh buang payudara sebab sakit. Okey. Jadi dia akan diberi suplemen lah untuk membantu dia grow sebagai lelaki. Ini pun sangat-sangat jarang berlaku. Okey. Okey, ini contoh sepatutnya ada XY, yang ini ada XX untuk female, dan ini Klinefelter ni dia terlebih satu, dia ada XXY dalam dia punya kromosom. Okey, seterusnya mutasi genetik. Tadi adalah mutasi kromosom. Jadi kromosom tu yang berubah. Bilangan kromosom tu boleh terlebih ataupun terkurang. Sekarang ni di dalam kromosom ada genetik. Sekarang ni genetik tu ada allele. Allele ni, okey, ni nampak ni ada macam current ni. Okey. Genetik ni apabila terdedahnya dengan radiasi, dengan bahan kimia, dia boleh menyebabkan berlakunya perubahan mutasi allele. Jadi jika berlakunya mutasi ni, dia akan membawa perubahan, tapi dia tak akan membuatkan individu tu jadi tak normal. Cuma perubahan dari segi warna kulit ataupun warna rambut. Okey. Mutasi genetik disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada suatu jin. Mutasi jin menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh jin tersebut. Contoh jin tersebut kawal ciri warna mata, kawal ciri warna rambut, kawal ciri warna kulit. Jadi jin tu dia akan menyebabkan kulit tu berubah warna. Okey, yang pertama buta warna. Okey, individu yang ada buta warna ni, dia mempunyai jin mutant resesif terhadap kromosom X. Individu ini tidak dapat membezakan antara warna merah dan hijau sahaja. Jadi dia dalam dunia dia hanya nampak warna hijau macam merah, merah macam hijau. Okey, jadi penyakit ini dikawal oleh jin resesif pada kromosom X. Penyakit genetik ini hanya berlaku pada lelaki. Sebab tu kalau orang yang buta warna ni biasanya lelaki, sebab kromosom X pada lelaki tu yang rosak. Genetik yang membawa ciri-ciri mata tu. Ciri-ciri mata tu dibawa dekat kromosom X. Kat kromosom X tu dia rosak, genetik tu yang rosak. Itu yang menyebabkan dia menghadapi buta warna. Okey, ini contoh anemia sel sabit. Okey, yang ini akan menyebabkan sel darah merah dia jadi bentuk lain. Yang ini kita panggil dia kurang darah merah. Normal sel darah merah. Okey, sel darah merah yang normal dia dalam bentuk bulat. Okey, sel darah merah yang normal dia bentuk bulat. Tapi untuk anemia, sel darah merah dia bentuk macam ni, half sahaja. Jadi dia kekurangan sel darah merah lah. Jadi badan dia akan kekurangan oksigen. Okey. Thalassemia yang menyebabkan penghasilan hemoglobin. Okey, yang ini maksudnya thalassemia ni dia mengakibatkan kekurangan darah merah kerana sel darah merah dia kecil dan jangka hayat sel ini lebih singkat. Maksudnya kalau yang tadi, kalau anemia sel dia besar tapi dia half sahaja, separuh. Okey, sel darah merah separuh. Okey, tapi kalau thalassemia ni sel darah merah dia yang normal besar, tapi orang ada thalassemia ni sel darah merah dia lebih kecil lah. Sebab tu dia punya darah merah dia kurang. Okey, untuk homofolia ni dia kekurangan ejen pembekuan darah. Okey, yang ini jika contoh orang yang ada hemofolia, jika dia luka, kita punya luka, contoh cikgu ada luka kat sini. Kalau kamu nampak cikgu ada luka. Jadi
ada ejen pembekuan darah yang akan membekukan darah ni dan menutup luka tersebut. Jika orang ada hemofilia, walaupun dia ada luka macam ni, dia tak boleh nak baik sendiri. Darah akan sentiasa keluar daripada dia punya tangan. Kalau yang kes teruk, jika luka sikit sahaja, darah akan sentiasa mengalir non-stop. Kena even luka kecil dia dah kena jahit. Itu untuk hemofilia. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi jin dan juga mutasi kromosom ni, okey, dia boleh berlaku secara semula jadi, okey, ataupun boleh daripada faktor-faktor luar lah. Yang pertama, kehamilan pada usia yang lewat. Sebab tu untuk hamil, doktor cadangkan, okey, sekurang-kurangnya umur 40 ke bawah. 40 ke atas dia dah kira hamil lewat. Okey, seterusnya karsinogen. Karsinogen ni bahan-bahan seperti rokok lah. Bahan-bahan yang boleh membawa kanser. Ini akan boleh menyebabkan mutasi juga. Sinar ultraungu. Sinar ultraungu ni kamu boleh dapat pada luar. Boleh menyebabkan berlakunya mutasi juga. Sinar X. Sinar X ni daripada bahan radioaktif lah. Dan seterusnya sinar radioaktif lah. Okey. Seterusnya, okey, penyakit gangguan jin. Maksudnya, jika parent tu dah ada penyakit gangguan jin seperti buta warna, dan penyakit buta warna ni boleh diwarisi. Itulah malangnya, boleh diwarisi. Tapi tak semestinya anak dia, jika ayah buta warna kahwin dengan ibu yang normal, boleh jadi anak dia buta warna, boleh jadi anak dia tak buta warna. Okey, tapi jika ayah buta warna kahwin dengan ibu buta warna, anak dia memang confirm akan jadi buta warna. Jadi kita tengok jika seorang ayah dia buta warna tapi ibu dia tak buta warna, ibu dia hanya pembawa genetik buta warna. Maksudnya ayah kepada ibu dia ni yang memiliki buta warna. Okey, maksudnya ayah ibu yang ada sakit buta warna, tapi anak ibu ni tak ada buta warna, ayah dia yang ada buta warna. Dia berkahwin dengan suami dia yang buta warna. Jadi kemungkinan besar anak dia akan ada jadi seorang normal, dua orang, 50% percentage anak dia akan buta warna, seorang anak normal, dan juga 25% lagi, ataupun seorang lagi 25% untuk jadi carrier, pembawa. Okey, 50% untuk jadi buta warna, dan lagi 25% untuk dapat anak yang normal. Okey, seterusnya ini adalah contoh ini untuk contoh hemofilia. Okey, jika bapa normal berkahwin dengan jika bapa normal kahwin dengan ibu yang ada penyakit hemofilia, bukan penyakit lah, dia sakit genetik dan kemungkinan besar 50% anak dia akan jadi normal, 50% anak dia akan jadi membawa penyakit hemofilia. Jadi kita tak dapat tentukan sama ada anak dia ada penyakit tu ataupun tidak. Jadi banyak-banyak doa dengan Tuhan lah. Kalau kamu dah cinta kepada seorang tu, dia ada penyakit hemofilia, kahwin je lah dengan dia dan doalah pada Tuhan supaya anak kamu tak bawa penyakit macam kamu ataupun macam pasangan kamu lah. Okey, ini contoh. Untuk bapa normal kahwin dengan ibu yang ada hemofilia. Jadi jika ibu yang ada hemofilia, dia akan dapat menghasilkan anak normal. Yang ini normal Yang ini anak dia bukan sakit. Anak dia tak sakit, tapi dia adalah carrier sahaja. Okey. Manakala yang ini dia sakit. Dia pesakit hemofilia. Perempuan, anak yang 50% akan terhasilnya anak yang sakit, 50% akan terhasilnya anak yang membawa carrier. Carrier maksudnya dia tak sakit tapi dia carrier. Yang ini yang contoh awal-awal tadi. Okey, kalau cikgu back, ini carrier. Nampak? Dia half badan dia adalah
ria. Okey. Seterusnya, okey, bagaimana kita boleh mengesan penyakit gangguan jin? Okey, penyakit gangguan jin ni kita boleh kesan dengan ada dua kaedah iaitu amniocentesis dan juga kaedah kariotip. Okey. Kaedah amniocentesis ni pada minggu ke-15 dan ke-20 kehamilan. Jadi jarum akan dimasukkan ke bahagian abdomen, menembusi bahagian uterus dan dia akan mengambil bendalih amnion yang mengandungi sel fetus yang terampai yang akan diekstrak keluar. Dia bukannya cocok baby yang dalam perut tu Dia cocok hanya pada sel fetus sahaja, iaitu pada bahagian bendalih amnion. Jadi dia akan ambil sel fetus sikit, kemudian dia akan asingkan. Sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan kariotip. Kariotip ni kromosom tu kromosom tu. Jadi kita akan tengoklah sama adakah kromosom ni berlaku masalah ataupun normal. Okey. Jadi kaedah kariotip ni, ini pula kaedah kariotip. Yang pertama kita ambil sampel sel tisu ataupun sel badan lah. Okey, kita ambil sel badan cikgu, ambil sel badan cikgu, incubate selama 2-3 hari, kemudian letak bahan kimia untuk menghentikan mitosis. Kemudian sel dipindah ke dalam tiub untuk memekatkan sel. Sel dipindah ke dalam tiub baharu disimpan menetap. Larutan daripada tiub tersebut dititiskan ke atas slide mikroskop dan ditambah dengan pewarna untuk melihat kromosom. Jadi kita akan lihatlah kromosom kita akan lihat kromosom pada fasa. Kromosom tu berada di bahagian tengah, bahagian anafasa. Okey, pada bahagian anafasa ni kita akan tengok sama ada kromosom tu berlaku masalah ke tak. Okey, jadi ada dua cara. Kaedah kariotip ni ambil daripada individu yang normal. Okey, ambil daripada badan cikgu lah, contoh letak dalam mikroskop, letak bawah mikroskop untuk tengok. Manakala kaedah amniocentesis ni dia ambil daripada cecair amnion, iaitu dalam semasa minggu ke-15 sehingga ke minggu 20 kehamilan. Okey. Aplikasi penyelidikan genetik. Okey, jadi kita boleh aplikasikan kaedah genetik ni untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita lah. Yang pertama, sains forensik. Sains forensik ni yang paling penting sebab kita nak dapatkan bukti-bukti yang ada pada kawasan jenayah, terutamanya jika penjenayah tersebut tertinggal rambut, dia ada terluka, kita boleh ambilkan dia punya darah. Jadi rambut ni membawa genetik kamu juga. Kita boleh cek sama ada DNA rambut ni sama tak dengan DNA individu yang kita tangkap tu. Jika sama, memang confirm dia adalah penjenayah. Okey, seterusnya kita ada terapi jin. Terapi jin ni dia masih lagi pada peringkat eksperimen, belum lagi dikatakan successful. Maksudnya dia nak mengubah genetik manusia tu daripada tak normal jadi normal. Contoh orang yang ada hemofilia, orang yang ada buta warna, kita ubah genetik dia, kita repair bagi jadi normal. Okey. Jadi cara untuk terapi jin ni, okey, ini contoh pesakit. Pesakit ni dia contoh dia buta warna. Kita akan keluarkan sel stem dia. Okey, sel stem dia akan dimasukkan dengan virus. Okey, jadi virus ni bukan virus biasa. Virus ni dia virus yang kita create. Kita create virus ni, kita letak dalam gene tersebut untuk merepair gene yang rosak tersebut. Jadi virus ni kita akan campurkan dengan sel stem. Okey, jadi letak balik dalam sel stem. Tadi kita ambil sel stem, kita keluarkan dia punya kromosom, kita letak virus dalam kromosom tersebut. Kemudian virus tu kita letak semula dalam sel, and then sel akan berubah secara genetik sebab kita dah ubah genetik sel stem tersebut. Jadi sel-sel tu kita akan suntik semula dalam badan pesakit dengan harapannya sel-sel ni akan diubah menghasilkan protein ataupun hormon yang diingin. Maksudnya badan tu akan jadi normal sebab sebelum ni jin dia rosak. Sekarang ni kita dah repair genetik dia, kita masukkan balik dalam badan dia dengan harapan boleh repair lah. Tapi ini masih pada peringkat penyelidikan, belum ada yang berjaya lagi. Okey, seterusnya terapi jin. Okey, ini yang tadi. Okey, seterusnya dalam penyelidikan genealogi genetik. Okey, jadi genetik ni, genetik orang
orang Iban, orang Dayak, orang Melayu, orang Cina, orang Bugis, semua genetik dia berlainan. Jadi kamu sekarang ni boleh ambil kamu punya rambut dan juga kamu punya sel ilio, kamu hantar kepada makmal dan kamu boleh tengok kamu punya genealogi. Maksudnya keturunan kamu daripada mana. Adakah kamu ni dulu ada orang Cina, nenek moyang kamu mungkin ada orang Cina, nenek moyang kamu mungkin orang Eropah, mungkin orang British. Terutamanya di Sarawak, di Sarawak kemungkinan besar kamu punya ancestor, kamu punya nenek moyang ni ada daripada orang putih. Orang putih, orang James Brooke punya keturunan lagi lah sebelum tu, sebab mereka banyak menetap di sini dan berkahwin dengan orang-orang lokal lah. Termasuk juga Cina kan. Orang Cina pun banyak berkahwin dengan orang-orang lokal di Sarawak. Jadi ujian DNA ni kita boleh mengkaji sejarah kita punya nenek moyang yang kita tak kenal pun. Jadi kita boleh tahu kita ni berasal dari mana. Okey, itu saja untuk minggu ini. Jadi cikgu endkan video ni pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat take time lah untuk tengok video ni dan cuba fahamkan. Topik ni lebih susah sebab dia lebih more kepada biologi dan bukannya kepada environmental. Sebelum ni kita belajar semua sains environmental yang lebih awam, yang lebih kita nampak. Untuk bab ni kita belajar sel yang lebih biological, di mana kita akan fokus kepada bukan pada sel, kita akan fokus kepada peringkat yang lebih kecil, iaitu peringkat kromosom. Cikgu harap kamu dapat stay fokus, kamu dapat memberi perhatian, boleh tengok sikit-sikit video ni dan juga dapat fahamkanlah. Okay, nanti next week cikgu akan bagi assignment untuk kamu dan kamu perlu laksanakan assignment berdasarkan bab 5 ni. Okay, cikgu harap itu saja pada minggu ini. Cikgu harap kamu semua dapat stay home dan juga stay safe. Thank you.